Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya telah tonton video lebih dari 2 jam setengah interview Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam program Keluar Sekejap, di mana Khairi Jamaluddin dan Sharil Hamdan telah bertanya macam-macam soalan dan Mahathir telah jawab, termasuk perkara peribadi. Misalan, Khairi tanya sebab apa Mahathir benci dia. Dan Mahathir telah jawab. Sebab apa Mahathir ni marah sangat dengan Khairi sampai Mahathir tumbangkan Pak Lah supaya nak habiskan, tamatkan riwayat politik, kerjaya politik Khairi. Very interesting. Dan ialah banyak Mahathir jawab tu, benda ni yang sebenarnya kita sudah cakap lebih awal. Some of this we already dah bincang 20 tahun dulu. Tapi hari ni Mahathir sudah menjawab apa yang kita telah cakap. Misalan, sebab apa Mahathir kerja dengan DAP, dan kawan lawan kepada lawan menjadi kawan. An enemy of my enemy is my friend. Dan politik Machiavellian, di mana matlamat menghalalkan cara, the end justify the means, dan macam-macam lagi lah. In fact, benda ni kita dah cakap 20 tahun dulu pun ada, di mana kita kata Mahathir ni Machiavellian, Mahathir ni boleh berkawan dengan musuh sekira musuh tu musuh kepada musuh dia dan sebagainya. So sekarang ni Mahathir sudah admit lah, sudah mengaku semua yang kita duk kata tentang dia dan tentang boleh dikatakan falsafah ataupun doktrin Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi satu perkara yang penting, Khairi ataupun Sharil tidak membangkitkan, dan this is very important, but it was never brought up ataupun discuss baru-baru ini dalam program Keluar Sekejap tu. And perkara ini ialah tentang pilihan raya tahun 2008. Pilihan raya tahun 2008 boleh dianggap sebagai the beginning of the end untuk UMNO dan Barisan Nasional. Maknanya bermulanya kejatuhan UMNO dan Barisan pada tahun 2008. Dan dua lagi pilihan raya selepas tu, selepas tu tahun 2013 dan diikuti oleh tahun 2018. 10 tahun kemudian atau dua pilihan raya lagi kemudian, UMNO dan Barisan tumbang terus. Dan sebab apa ini berlaku, bagaimana ianya boleh berlaku? Kalau kita ingat, ialah mereka yang sudah terlibat di dalam politik 20 tahun dulu misalan. Dan saya telah menulis dan come up with analysis and artikel tentang politik Malaysia sudah 30 tahun. Saya bermula awal tahun 90-an. Masa tu Anwar masih di dalam UMNO. Harakah belum lagi keluarkan English section dia. Reformasi belum ada lagi. PKR pun belum ada lagi. Semasa tu hanya PAS, DAP dan beberapa parti lain seperti Parti Rakyat, Parti Sosialis dan sebagainya yang menjadi pembangkang. Kita sudah mula buat analisa dan bertulis tentang politik Malaysia 30 years ago. And dia bertambah hebatlah semasa tercetusnya reformasi dan tubuhnya Parti Keadilan dan Barisan Alternatif dan sebagainya. So anyway, pada tahun 2006, masa tu saya dah aktif lah menulis dan saya pun sudah mula menulis untuk Harakah English section semasa tu.
Saya rasa Harakah masa tu di English section dimulakan tahun 2005. 2006 saya sudah aktif dan saya sudah tulis buku tentang Khairi dan sebagainya. So 2006 tu Mahathir boleh dikatakan istihar perang terhadap Perdana Menteri semasa tu Tun Abdullah Badawi. And itulah bermulanya masalah untuk UMNO dan Barisan Nasional. So dia ada 4 sebab kenapa pilihan raya tahun 2008 UMNO tumbang atau Barisan Nasional tumbang. Satu perkara ialah media sosial. Very important. Perkara kedua ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad berusaha nak tumbangkan Abdullah Badawi. Dan yang ketiga ialah kerana pelancaran bersih pada November 2007 dan bulan yang sama pelancaran Hindraf. So there's 4 factors lah yang menyebabkan UMNO dan Barisan tumbang pada pilihan raya 2008. The first is social media, the second is Tun Dr. Mahathir Mohamad, the third is bersih, the fourth is Hindraf. These 4. Now, apabila Mahathir lancar serangan terhadap Abdullah Badawi tahun 2006, dia sudah sedar semasa tu media sosial boleh main peranan yang besar dan sangat-sangat penting sekira kita nak menang pilihan raya. So tahun 2006, Mahathir reach out. Mahathir berdamping dengan media sosial. Dan dia suruh Sophie Yusof maknanya berjumpa dengan mereka yang terlibat di dalam media sosial dan galvanize ataupun menubuhkan satu pasukan social media aktivis. Dan semasa tu tidak ramai social media ni, boleh dikatakan Rocky Brew, dan sebelum tu masa kita orang mula tahun 90-an dulu, awal 90-an masa kita mula terlibat dalam social media, hanya ada Malaysia Today, Sang Kancil, MGG Pillay dan Jeff Wee punya blog. And dan sebelum tu laman reformasi pun belum ada lagi, laman reformasi Maha Zalim, Maha Fir'aun. Itu mari kemudian, itu mari tahun 98. Kita orang boleh dikatakan 4-5 tahun sebelum tu, sebelum reformasi kita orang dah bermula. Tapi very few lah. Yang 3 ni Malaysia Today boleh dikatakan Sang Kancil ke. Tapi Malaysia Today masa tu pun saya tak panggil Malaysia Today lah. Saya panggil Raja Petras homepage. Kemudian 2008 baru saya tukar kepada Malaysia Today. So Mahathir tahun 2006 dia sudah sedar, dia sudah realize social media ni penting. Tapi semasa tu Zam ataupun Zainuddin Maidin, ketua penerangan lah semasa tu UMNO, dia kata social media ni tak penting, not important. Social media ni hanya untuk orang nak beli tiket kapal terbang ataupun untuk budak-budak nak main game kat internet. Itu yang dia jawab. That he said in 2007. Apabila tamat pilihan raya 2008, mereka buat postmortem after the election lah. Dia buat postmortem dan dia orang sedar bahawasanya social media lah satu daripada faktor yang menyebabkan UMNO kalah pilihan raya. Ataupun bukan kalah lah, tapi maknanya did very badly dalam pilihan raya. Sebab pilihan raya 2008 tu kali pertama dalam sejarah Barisan Nasional tidak mendapat 2/3 majoriti dalam parlimen. The first time. And mereka kalah 5 negeri. So they lost their 2/3 majority and they lost 5 states. Kali pertama. Dan sebahagian besar sebabnya ialah media sosial. Which Zainuddin Maidin atau Zam kata, tak pentinglah. Itu semua untuk budak-budak
main game ataupun mereka yang nak beli tiket kapal terbang murah. Itu saja. But they realize bila dia buat postmortem selepas pilihan raya, social media was one of the 4 factors. And of course, the other factor was Mahathir. Mahathir berusaha nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional kerana nak ajar dia UMNO ataupun nak ajar Pak Lah, Perdana Menteri. Dan jangan lupa sebab masa tu berlaku di antara 2006-2008, 2 tahun tu, Mahathir dianggap sebagai pariah di dalam UMNO sampai dekat bahagian Mahathir kalah. Mahathir lost. Even dia nak jadi perwakilan pun dia tak boleh. Terus saya kata nak jadi ketua bahagian ke, nak jadi ahli jawatan kuasa, tak ada. Even just nak jadi perwakilan pun dia kalah. Maknanya dia orang hentam Mahathir habis-habis. Sebab Mahathir ni duk hentam Pak Lah, so dia orang hentam Mahathir. So Mahathir memang dianggap lah semasa tu, di antara 2006 hingga 2008, Mahathir ni dianggap sebagai pariah dan dilayan sebagai pariah. So itu yang menyebabkan Mahathir bengang sangat-sangat lah. So Mahathir was all out. And masa tu pun Mahathir mengguna Cina. Sebab ada beberapa perjumpaan di mana orang Mahathir berjumpa dengan tauke-tauke Cina dan ketua-ketua, I mean not just political tau, association lah, persatuan lah dan sebagainya. Sebab Cina ni dia banyak persatuan dan macam-macam association dan clan leaders dan sebagainya. Dia cara Cina ni lain dengan Melayu ni bergaduh sama sendiri. Cina ni dia bersatu. Baik parti politik, baik pergerakan, baik persatuan, baik PIBG sekolah. Dia orang semua bersatu. Dia very united. Malaysia ni jangan harap lah. Malaysia ni macam Arab. Bergaduh sama sendiri. Arab ni orang Islam bergaduh sama sendiri. Akhirnya Yahudi memerintah. So this is the same Melayu lah. Tabiat kelakuan Melayu ni nak bunuh sama sendiri. Melayu ni dia lebih rela orang asing berkuasa daripada Melayu berkuasa. Dengki itu teruk sangat orang Melayu ni. So anyway, Chinese very united. So through the Chinese clans, association, PIBG, even persatuan, business punya group, Mahathir dapat sokongan dan suruh mereka undi untuk pembangkang. Semasa tu DAP dan PAS. Ialah PKR pun sudah wujud lah semasa tu. And 5 negeri tumbang dan UMNO Barisan hilang 2/3 majoriti. Sebahagian besar is because of Mahathir, because of social media. Di mana Zam kata tak penting, not important, tidak kritikal, dan didapati actually very critical. So masa itulah UMNO Barisan pun mula nak masuk social media, tapi dah terlambat. Dia orang mula nak masuk social media tahun 2008. Kita orang mula masuk social media tahun 1993-94 in fact. So we were in the social media lebih awal lah, berapa belas tahun sebelum tu. And masa zaman reformasi juga 98-99 pun kita dah aktif dalam social media, iaitu 10 tahun sebelum pilihan raya 2008 tu. Anyhow, benda ni Khairi dan Syaril tidak bangkit di dalam interview mereka dengan Mahathir di dalam program Keluar Sekejap baru ni lah, last week. Kalau tidak, Mahathir mungkin akan dedahkan peranan dia dalam pilihan raya 2008 di mana dia menyebabkan UMNO Barisan kehilangan 2/3 majoriti dan juga 5 negeri. Dan bermula situlah
selepas 2008, 2013 lagi merosot dan akhirnya 2018 tumbang terus. So hari ini UMNO Barisan nak hidup balik mungkin sukar sebab keadaan sudah lebih teruk. Excuse me. Dan sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim berterusan dalam macam inilah prestasi yang sangat-sangat teruk. Dan oleh kerana UMNO dan Barisan ialah sebahagian dari kerajaan. So apabila kerajaan gagal, Kerajaan Pakatan Harapan ni gagal, dan Barisan Nasional dan UMNO sebahagian dari kerajaan, maka apabila Pakatan Harapan kena taik, benda tu akan juga tempias kepada UMNO Barisan Nasional. So selagi UMNO Barisan Nasional duduk dalam Kerajaan Pakatan Harapan, keburukan, kesilapan dan boleh dikatakan jenayah yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dan Anwar, kita tengoklah Anwar ni bohong siang malam, buka mulut bohong, tutup mulut pun bohong. Jadi UMNO Barisan Nasional is going to suffer the backlash lah. Dan mungkin UMNO Barisan Nasional ni akan dikuburkan pilihan raya akan datang. Sebab apabila mereka tendang keluar pakatan, bila pengundi dah benci sangat-sangat, ini baru setahun ni. Dan untuk setahun, rakyat benci kerajaan tu, itu satu rekod lah. Satu, boleh dikatakan first time in history. Biasa kena 4-5 tahun lah kalau rakyat nak benci kerajaan pun. So sekarang ni nampaknya, kalau tengok di England pun sama, Rishi Sunak setahun lebih pun, orang dah mula banyak benci. Terutama sekali bila timbul macam-macam isu, misalnya isu Ukraine, di mana kerajaan British belanja berbilion untuk nak beri bantuan, padahal di England ni orang ramai makan sekali sehari, dan ratus ribu orang tak ada rumah tau sini, tidur tepi jalan. Dan sekarang ni musim ni hujan, hari-hari sejuk, hari ni pun 5 degrees, temperature 5 degrees. So kita dalam rumah pun sejuk, ini lagi tidur luar rumah. Jadi bila you habis duit berjuta-juta untuk beri bantuan kewangan kepada Ukraine, dan sekarang ni pula isu Israel dan Palestin ni pun menjadi lebih hangat. Dan Rishi Sunak telah secara terbuka kata dia menyokong Israel dan dia anggap Palestin ni sebagai pengganas. Hamas ni pengganas. So itu akan menyebabkan kebencian terhadap Rishi Sunak ni bertambah naik. Jadi benda ni sama sekarang. Anwar Ibrahim, Rishi Sunak pun rakyat dah benci. Anwar Ibrahim pun rakyat pun banyak dah benci. So inilah boleh dikatakan lagi 4 tahun Anwar atau Pakatan nak memerintah. Kalau sampai lagi 4 tahun mereka memerintah, pilihan raya akan datang, hancur Pakatan, dan Pakatan will drag down UMNO and Barisan. So bila kapal besar tu tenggelam, dia sedut, dia drag down kapal yang kecil. Pasal tu bila kapal ni nak tenggelam, kita kena kayuh cepat-cepat jauh. Sebab bila kapal besar ni tenggelam, it'll suck us down to the bottom of the sea. So UMNO Barisan Nasional will be at the bottom of the sea apabila the big ship called Pakatan sinks to the bottom. Assalamualaikum. Salam sejahtera.